mestilah ada zat yang mencipta daripada tidak ada kepada yang ada, kemudian diberinya pula berubah daripada suatu keadaan kepada keadaan yang lain dengan sebab mati. Maknanya kita hidup ni lama-lama akan mati. Setelah kita mati, kita akan dihidup kembali dan akan berubah daripada satu keadaan, satu alam kepada satu alam. Ya, yang menentukannya ialah zat. Zat yang wajibul wujud, yang mesti wujud, yang mesti ada. Itulah dia zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dimatikannya. Mula-mula dihidupkannya, lepas itu dimatikannya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, dia iaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup itu untuk menguji kamu, siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Jadi yang menentukan itu ialah satu zat yang amat berkuasa, yang amat sempurna. Ya, maka mestilah ada zat yang berkuasa yang mengubahkan hal ini. Dan zat itu tidak lain kecuali Allah yang mula menciptanya. Tak ada lain, tak bukan, hanyalah Allah zat itu, ya. Kalau bukan Allah yang menciptakan, tentu sekali tiap-tiap orang berkuasa menahankan dirinya daripada mati. Sedangkan manusia semua berusaha tak nak mati. Ada orang nak mati angkat tangan? Siapa tak siap nak mati? Orang cakap lagi tak siap mati. Itu yang beri benar pergi IJN lah, makan pamoga lah. Tak, dia tanya Yusuf tu. Makan pamoga lah, makan apa lagi? Kopi hebat, super hebat lah. Jangan matilah tu. Tapi mati juga, kerana zat ini tak ada siapa yang boleh menentangnya, tak ada siapa yang boleh mengingkarinya. Cuma dia tak khabar je. Kamu mati seminggu lagi, dia tak khabar. Kalau khabar, tak ada berubat lagi dah. Nunggu aja, ya. Itu dia zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mesti orang nak menahankan daripada mati. Tak ada siapa yang nak mati. Apabila Allah yang menciptakan makhluk ini menghidup dan mematikannya, telah menegaskan bahawa dia, iaitu Allah, akan menghidupkan manusia semula sekali lagi, maka mengingkarinya adalah disebabkan oleh degil dan takabur. Dia menerima tapi dia degil dan takabur. Itu yang dia tak mahu menerima bahawa selepas mati ni manusia akan dihidupkan semula. Dia buat-buat tak percaya. Ditanya boleh ke tulang dia dah hancur ni, dah jadi debu tu, dia jadi tanah tu, dibaik pulih semula menjadi manusia. Boleh ke apa itu berlaku, katanya. Ya. Kita jawab macam mana? Kalau daripada tak ada kepada ada pun boleh Allah jadikan. Ini kan pula benda yang dah ada, dah reput, dibaik pulih, jadi baik balik. Lagi senang bagi Allah untuk melaksanakannya. Ya. Kemudian Allah berfirman, Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya. Ini dalilnya. Katakanlah wahai Muhammad, Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian mengumpulkan kamu, katanya, menghimpunkan kamu di padang mahsyar, dan tidak ada keraguan terhadapnya. Tak ada keraguan terhadap ini, ya. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tak tahu, tak faham, tak mahu ambil faham. Katakanlah wahai Muhammad, Allah lah yang menghidupkan kamu dan kemudian mematikan kamu. Setelah itu ia menghimpunkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada kekurangan padanya. Kamu tu semua ada. Kepala ada, kaki ada, tangan ada, mata ada, hidung ada, semua anggota kamu tu ada. Ya, tak ada satu pun yang dikurangkan. Cuma bentuknya tak semestinya serupa kita ni. Saya tak semestinya serupa saya. Tuan-tuan dan puan-puan tak semestinya serupa tuan-tuan dan puan-puan. Tapi ada belaka. Telinga ada, semua ada. Sifatnya cukup, ya, sebagai manusia. Cuma rupa saja berbeza. Kalau ahli syurga, orang lakinya rupa siapa? Seperti
Semacam Nabi Allah Yusuf. Bukan serupa Nabi Allah Yusuf, semacam Nabi Allah Yusuf. Rupa-rupa dia lah. Tapi cantiknya macam Nabi Allah Yusuf. Kalau orang perempuan macam siapa? Macam Siti Nurhaliza Siti Zulaikha macam Siti Zulaikha. Rupanya rupa dia tu juga, tapi secantik Siti Zulaikha. Itu kalau dia tu ahli syurga. Orang lelaki umurnya berapa? Sekitar 33 tahun. Orang perempuan sekitar 18 tahun umurnya. Cun masa itu tahu. Walaupun matinya dah jadi mati esok bangkit ke cun tahu. Itu kalau dia ahli syurga. Kalau ahli neraka, dia akan dibangkitkan macam binatang. Yang amalannya diamalkannya di dalam dunia ini. Ada orang dibangkitkan macam serigala, ada orang dibangkitkan macam beruk, ada orang dibangkitkan macam tikus, ada orang dibangkitkan macam semut, ada orang dibangkitkan macam babi pun ada. Tengok amalan dia dalam dunia ni. Tapi sifat semua cukup. Sifatnya dia belaka. Katakanlah wahai Muhammad, Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu. Setelah itu ia menghimpunkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada kekurangan padanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Manusia tak tahu. Ini surah Al-Jasiyah ayat 26. Kemudian berfirman Allah lagi. Patutnya inilah pasal saya tanda ni. Ini last ni tu yang dah baca bulan sudah ni patutnya kita mula hari ini. Tak apalah. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim alladhi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Ada keponan dengar ayat ni? Surah apa? Surah Yasin. Setiap minggu baca Apa artinya? Dan orang-orang kafir, orang yang kafir tu membuat perumpamaan bagi kamu. Dia bertanya kamu dengan perumpamaan-perumpamaan dan ia lupa akan kejadiannya. Dia terlupa dia asal dari mana, kejadiannya macam mana Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang temulang yang telah hancur? Siapa boleh menghidupkan tulang-tulang kita sudah hancur ni? Tulang rusuk dah hancur, tulang kaki dah hancur, tulang lutut dah hancur. Siapa boleh membaik pulihkan semua ni? Kata mereka, bertanya kepada kita. Katakanlah, Allah ajar kita, katakanlah, ia akan dihimpunkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Kita tanya dulu, siapa yang menciptakan tulang kita tu sebelum dia hancur? Jawabnya tentulah Allah kalau mencipta pun boleh, takkan tak boleh membaik pulih mencipta tu artinya mengadakan daripada tiada jadi ada. Dulu tak ada, betul ada pun boleh. Betapa benda tu dah ada, dia rebut nak baik pulih aja, lagi senang bagi Allah kali pertama tu. Dan bahawa ia mengetahui tentang segala makhluknya. Dia tahu segala makhluknya. Malahan debu yang berterbangan pun dia tahu di mana nak hinggapnya, di mana dia akan mendarat, dia akan jadi apa lepas itu. Dia terbangkan dia angin lagi, dia ke mana nak pergi dan sebagainya. Semua dia tahu. Daun-daun yang luruh dari tangkainya tu pun dia tahu. Walaupun selai aja daun luruh daripada pokok tu, dia tahu belaka. Rambut kita yang gugur dari kepala tu pun dia tahu. Semua dia tahu. Kerana dia yang menciptakannya.
Iaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api daripada kayu yang hancur. Dari kayu boleh pula buat api? Boleh tak? Dari kayu boleh jadi api tak? Boleh. Ambil kayu tu digosok-gosok, digonyok-gonyok. Lama-lama jadi api. Batu pun begitu juga. Dipukul-pukulkan batu tu, diketuk-ketuk batu tu, akhirnya dia menjadi api. Dia mengeluarkan spark. Tahu apa spark? Spark tu apa? Percikan api. Itu namanya spark. Spark plug. Macam toko kita ada spark plug. Dia asalnya percikan itu. Boleh. Dari kayu boleh jadi api, dari batu pun boleh jadi api. Yang sebenarnya api di dunia ni asalnya daripada kayu dan batu. Berasap aja. Ada ceritanya, iaitu saya dah cerita sini ni. Iaitu malaikat diperintahkan oleh Allah untuk membawa sedikit daripada api neraka tu ke dalam dunia ni untuk dipersembahkan kepada Nabi Adam, supaya Nabi Adam boleh survive dalam kehidupan di dunia ni. Kalau tak ada api, Nabi Adam pun kesejukan tu. Dah dihantar ke dunia ni setelah dia makan buah yang dilarang, dihantar di dunia ni. Jadi Allah perintahkan malaikat suruh bawa api sikit. Malaikat pun pergilah berjumpa dengan Malik. Malik itu siapa? Malaikat yang menunggu neraka. Dia pun ngapa Malik? Malik. Ngapa kata Malik? Bolehkah aku ngambil sikit daripada api neraka ni? Nama apa? Kata dia Malik. Aku nak bagi sikit kepada Nabi Adam. Allah perintahkan aku bawa sikit api neraka ni untuk bagi pada Adam, supaya Adam boleh survive, dia boleh masak, dia boleh memanaskan badan dan sebagainya dengan adanya api tu. Kata Malik, ambil lah. Dia pun bertanya balik kepada Malik, besar mana nak aku ambil? Kata, entah mana aku tahu kan, kata Malik. Tak apalah Malik, bawa, bagi aku besar buah tamar. Tahu buah tamar? Buah kromer. Besar mana buah kromer ada besar ni? Mana ada besar ini je, lebih kurang. Kata Malik, kalau kamu bawa besar itu, nescaya hancur dari masyrik ke maghrib, daripada timur ke barat, habis hancur kerana apinya kuat berbenar. Lepas tu kata, teruk benar tu ya. Kata dia Malik, kalau kopi itu bagi aku sebesar buahnya cukup lah, sebesar bijinya, biji tamar tu kecil sikit lah kan. Kata dia Malik, kalau besar biji tamar tu kamu bawa ke dunia ni, saya kering segala cecair yang ada di dunia ni. Laut kering, sungai kering, pasir, tasik kering, parit kering, semua darah-darah dalam badan manusia pun habis kering. Ya ke? Kata Malik. Dia minta tahu Malik tu orang menggajah tu. Kata. Habis macam mana nak aku bawa? Entah, kata Malik. Mana aku tahu, kamu pergi tanya Allah balik. Dia pun balik tanya Allah SWT. Allah suruh dia bawa sebesar debu. Besar mana debu? Ada besar ni? Ada besar ni? Ada besar ni? Besar mana debu? Entahlah mana saya tahu. Tak nampak pun. Sebesar debu tu dia bawa. Sebesar zarah. Debu tu macam zarah lah ya. Kemudian dia pun ambil lah api neraka tu. Bunga api neraka tu je sebesar debu. Dah tak ada terus bawa ke dunia. Dia celup dulu ke dalam laut neraka. 70 kali celup. Kenapa 70 kali? Supaya kekurangan atau kurang kekuatannya tu 70 kali lebih kurang daripada kekuatan yang ada, yang sedia ada. Supaya dia lebih kurangnya 70 kali kurangnya. Celuplah 70 kali. Cak 70 kali. Lepas tu baru bawa ke dunia. Dipersembahkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam ketika itu sedang berada di bukit. Di atas bukit. Tengah apa buatnya entahlah. Tengah menung seorang kot ataupun tengah tafakur ke, mengenangkan dosanya. Dia pun sambut. Bila sambut aja terlepas, tak lalu nak nahon, nak megang tak lalu, panas berbenar. Terlepas, jatuh atas batu, berasap batu tu. Jatuh atas kayu, berasap kayu tu. Kayu dan batu tu berasap.
Kemudian datang malaikat tadi, dia ambil balik api neraka tu, bawa balik ke neraka. Api yang ada di dunia ini ialah api yang tinggal pada apa? Asap, kayu dan batu yang dijatuhi oleh api tadi. Itulah api yang ada dalam dunia hari ini. Kuat ke tak kuat? Kuat ke tak kuat? Siapa nak nerai terai lah. Puntung rokok tu kan cucur badan ni. Lalu kena orang ni dah. Ada tak lebih kuat daripada puntung rokok? Ada, laser lagi kuat, besi pun hancur. Itulah sekuat-kuat api dunia ni. Tak sampai 70 kali kekuatan, ataupun dia kurang 70 kali daripada kekuatan api neraka. Itulah dia bandingan api dunia ni dengan api neraka. Siapa menjadikannya? Allah yang menjadikannya. Kalau macam itu pun takkan Allah tak boleh nak menghidupkannya dah hancur tu, kata kalau tanya orang kafir tu ya. Ini boleh kita dapat dalam kitab Syairus Salikin, boleh jumpa. Jauharul Mahub boleh jumpa. Sini ada ngaji Syairus Salikin lah. Bab jilid yang keempat, bab neraka ya. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api daripada kayu itu, dan tidakkah Tuhan yang menciptakan tanah, menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Benar. Ini ayat Quran ya, benar katanya. Dia berkuasa dan dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui ya. Benar katanya. Benar tu lah ya. Bala katanya. Bala tu artinya benar itu ya. Bahkan wa huwal khallaqul alim, dialah pencipta dan dia juga yang Maha Mengetahui. Surah Yasin ya, ayat berapa? 78 hingga 81. Pengarang kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah ya, siapa keannya tak? Ketika mentafsirkan ayat-ayat ini, beliau berkata sekiranya ada manusia yang paling mengetahui, paling fasih dan cukup berbahasa, bercita-cita membawa satu hujah yang lebih baik daripada susunan bahasa ayat-ayat itu, atau seumpamanya atau seumpama dengannya dari segi padat susunan dan jelas pengertian, nescaya ia tidak kuasa. Kalau ada lah orang yang handai, profesor mana-mana ke, dia kawan ke, Kasim Ahmad ke, kenal ke Kasim Ahmad? Tak kenal? Apa katanya baru-baru ni? Apa kata Kasim Ahmad baru-baru ni? Ya, kena ditafsir semula Al-Quran tu kerana manusia hari ini mendewa-dewakan Nabi Muhammad seolah-olah dia Tuhan katanya, mendewa-dewakan Nabi Muhammad. Lepas tu apa katanya lagi? Rambut bukannya aurat bagi perempuan kata. Lepas ini boleh kalau nak ikut cakap dia. Buka tudung tu, tengok ustaz rambut ai katanya. Benda buatlah. Itu Kasim Ahmad. Panggillah Kasim Ahmad tu untuk mentafsirkan. Buatlah ayat yang lebih baik, susunan yang lebih teratur daripada susunan Al-Quran. Nescaya takkan mampu dia berlaku yang demikian kata dia pengarang tafsir Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah tadi ya. Takkan mampu dia, tak berkuasa dia membuat sesuatu. Dari awal-awal lagi Allah dah cabar, fa'tu bi suratin mim misli. Kamu jadikan, buatlah kamu satu surah yang serupa dengannya. Ada tak? Allah cabar manusia. Kalau kamu ragu-ragu kalau kamu betul-betul ragu, kamu buat satu surah yang serupa dengan ini. Tak tahu fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau sekiranya kamu tak boleh, dan memang pun kamu tak boleh, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Kalau kamu tak boleh, memang pun kamu tak boleh, takutlah kamu akan neraka yang bahan bakarannya adalah manusia dan batu-batu berhala. Jadi memang tak boleh manusia nak buat ayat walaupun satu ayat dalam Al-Quran Karim. Ya, tak ada kuasa kamu. Kerana Allah telah memulakan hujjah dalam ayat tadi dengan pertanyaan yang dibawa oleh orang yang mengingkarinya. Dan pertanyaan itu memerlukan jawapan. Maka ayat apa? Ayat apa tu?
wa nasiya khalqah, yang bermaksud dan manusia itu lupa akan kejadiannya. Wa nasiya khalqahu, qahu ya. Hu tu dia. Manusia ni lupa tentang kejadian dia, dari mana datangnya, Tuhan jadikan dia tu dia dari apa. Dari setitis air mani yang sangat hina, yang kalau air mani tu jatuh ke atas tanah, semut pun tak siur nak makannya. Dia try tumpahkan air mani atas tanah tu, jerung semua dah, tak siur dia sebut. Gitulah hinanya tiba-tiba dia dah besar, dah jadi orang benar, asalnya tak tahu dari mana asalnya. Sombong benar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah jawapan bagi pertanyaan itu. Allah kaburkan wa nasiya khalqah, kamu lupa kejadian kamu. Itulah jawapan bagi pertanyaan orang yang mengatakan boleh ke tulang-tulangnya dah reput tu boleh elok balik katanya. Itu dia jawapan bagi pertanyaan itu, yang merupakan hujah terhadap mereka dan penghilang kekeliruan. Orang yang beriman dia tak ada keliru, jangan keliru dia orang yang tak beriman. Manakala Allah bertujuan menguatkan dan menetapkan, Allah menguatkan dan menetapkan iman orang tu. Allah berfirman, qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Baca pun betul ya, ansha'aha, dengan ansha'aha, tak betul ya, ansha'aha awwala marrah. Iaitu katakanlah wahai Muhammad kepada penciptakannya, kepada mereka. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang yang angkat tadi, ia akan dihimpunkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Esok kamu dihimpunkan oleh Allah nanti di mana? Di padang mahsyar. Semua akan berhimpun di sana besok. Di sana jawablah kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu ingkar, kalau kamu kufur, kalau kamu tak beriman, kalau kamu tak percaya dengan kebenaran, besok di akhirat besok kamu jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana apa nak jawab? Jadi semua akan berkumpul di padang mahsyar. Saya, tuan-tuan, puan-puan, semua sekali. Ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, Jamil Khair akan berhimpun sana belakang esok. Kenal kan Jamil Khair? Tak kenal? Tuan Guru Nik Abdul Aziz, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, lagi UKE, kenal? Ya, tak kenal? Berkumpul sana esok. Jawablah esok sana esok. Kasim Ahmad tadi, lagi siapa? Siapa? Obama, Barack Obama, betul tu. Barack Obama, Ariel Sharon. Kenal Ariel Sharon? Udah mati belum? Udah. Berapa tahun menderita? 8 tahun TDA. Tahu TDA? Ya Allah, dia tak tahu apa benda TDA. Terbaring, tak boleh buat, tak boleh bergerak pun. Itu namanya TDA. Kena betul-betul sebut tau, TDA. TDA tak betul, TDA tak betul. Dia nak TDA, imalah itu nak betul tau. Tahu apa imalah? Baca Quran ada tak cara imalah? Wadduha wal laili idza saja. Itu imalah namanya. Ini pun TDA. Kena betul sebut tu. 8 tahun bergerak tidak apa tidak. Akhirnya mati. Itulah dia orang yang menentang Allah. Tuhan seksa di dunia lagi sebelum dapat keseksaan di akhirat. Jadi semua orang berhimpun di sana. Kerana tiap orang yang berakal meyakini dengan jazam. Dengan jazam itu dengan betul-betul yakin. Dengan putus, kalau dalam kitab tua itu kan yang jazam itu putus dengan jazam. Bahawa zat yang berkuasa menghidupkan kali yang pertama, berkuasa pula menghidupkan semula kali yang kedua. Dulu pun dia boleh hidupkan, sekarang lagi lah boleh logik akal pun boleh menerimanya. Maka menghidupkannya kali yang pertama adalah lebih lemah atau lebih tidak berpuasa lagi. Padahal mula-mula tu bukan senang nak menghidupkan kali pertama kalau dia tak berpuasa lah.
Tentu tak boleh dia menghidupkan kali yang pertama. Sebab dalam ayat lain Allah seolah-olah dia heran dengan kita. Kaifa takfuruna billah, kata dia. Macam mana engkau boleh kufur dengan Allah, kata Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Sedangkan kamu tu asalnya mati, tak ada apa pun tak ada. Ya. Macam mana kau boleh kufur ni? Kau boleh apa tak ada? Summa ahyakum, kemudian aku hidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian dia mematikan kamu. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkannya kamu balik. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Macam mana kamu boleh kufur ni? Seolah-olah Allah heran. Allah tak ada heran. Kalau kita tengok teks ayat ni macam Allah tu heran. Sebenarnya Allah bukan heran pun, Allah yang menentukannya, ya. Begitulah. Jadi membuat perkali yang pertama tu lebih susah untuk membaik pulih bagi kali yang kedua. Bila masalah penciptaan bergantung kepada kekuasaan pencipta terhadap makhluk dan pengetahuannya yang meliputi segala makhluknya, Allah tahu apa yang berlaku pada makhluknya, Allah kenal makhluknya, Allah faham tentang makhluknya, segala-gala mengenai makhluk tu Allah tahu. Ya, semua Allah tahu. Ya, Allah nampak, Allah dengar. Ya. Udahlah Allah tahu. Ada pula dua malaikat yang sentiasa mengiringi kita ke mana pergi. Ada je dua malaikat. Satu namanya Kiraman, yang satu namanya Katibin. Dia ada je. Ada tak kejap ni dari mana? Dua-dua orang ni. Ada bawa kamera tau, kamera digital. Dia nak kat gambar. Sana tu dengar elok, betul dengarnya. Sana tu nyemak dalam buku ni kata. Yang sana tu ngantuk aja. Ada gambar tu. Ya, yang sana tu ngantuk aja, ngangguk aja depan ustaz tu katanya. Yang satu tu jegil aja ustaz dari jauh, marah aja rupanya kata. Esok tunjuk balik. Ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah lagi, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Semua akan ditunjuk balik besok, yang baik atau yang jahat. Ya. Jadi ke mana nak lari? Mana tak boleh nipu di akhirat besok, tak boleh nipu. Walaupun memang kalau boleh nipu kita nak nipu, tapi tak boleh. Ya, gambar kita dah siap di situ, buktinya dah terang, ternyata semua buktinya. Macam mana nak nipu? Maulid pula tu tak boleh cakap. Kalau maulid tu boleh cakap, nipu lagi. Tak boleh pula cakap. Al-yawma nahtimu ala afwahihim lagi, wa tukallimuna aydihim lagi, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut-mulut mereka dipatrikan oleh Allah, disil oleh Allah. Tak boleh cakap. Dan bercakaplah tangan-tangannya, dan saksi-saksinya adalah kaki-kakinya menjadi saksi tentang apa yang dilakukannya di dalam dunia ini. Kemana nak lari? Semua Allah tahu, meliputi segala-galanya. Allah menyusuli ayat tadi dengan wa huwa bikulli syai'in alim. Maksudnya Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Semua Tuhan tahu, ya. Maka ia mengetahui segala pentafsilan, ya, penciptaan yang kedua. Semua Tuhan tahu belaka. Kalau dah kita tahu Tuhan tahu belaka, macam mana kita nak lawan Tuhan? Macam mana kita nak bangkang Tuhan? Macam mana kita nak engkar dengan Tuhan, ya? Apabila sempurnanya kudrat Allah dan amalannya, maka apakah Allah tidak berkuasa menghidupkan tulang temulang yang telah rapuh dan hancur? Tak boleh ke Tuhan hidup kembali? Boleh, jawabnya. Mudah aja Tuhan, ya. Wala ya'udu hifzuhuma. Bagi Tuhan tak ada masalah nak mentadbir kedua-dua langit dan bumi itu. Tak ada masalah bagi Allah. Mudah aja. Kemudian Allah menguatkan lagi dengan dalil yang terang, yang merupakan jawapan bagi pertanyaan orang yang mengingkari kebangkitan, yang mengatakan tulang temulang apabila telah hancur berubah menjadi suatu madah yang beku dan kering, sedangkan benda yang hidup mestilah mengandungi madah yang panas dan madah dan basah, dengan firman-Nya allazi ja'ala lakum
minasyajaril akhdari nara. Ya. Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Maksudnya Allah lah yang menjadikan untukmu api daripada kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api daripada kayu itu. Allah menjelaskan bahawa dialah yang mengeluarkan panas dan kering daripada kayu. Kalau Allah nak panas, panaslah. Allah nak keringkan juga. Itu pulang kepada Allah, ya. Kayu yang hijau. Kayu tu asalnya fresh, hijau. Hijau tu tanda apa? Tanda apa hijau tu? Tanda dia fresh, segar. Itu hijau, ya. Rumput hijau, tandanya rumput tu fresh. Daun hijau, daun tu fresh. Sayur-sayuran hijau, sayur-sayuran tu fresh. Hijau tu sebenarnya warna syurga, fresh, ya. Sebab itu jangan sensitif dengan hijau. Ya. Hijau tu tanda fresh. Sebab itu jangan allergic dengan hijau. Ada orang allergic dengan hijau, nengok hijau pengsan, ya. Ada tak? Ada satu surau di sana, di dekat kampung tu. Tak nak sebut nama tempatnya, tengah cari pula tempat tu. Surau tu mula-mula pudar aja warnanya. Pudar aja warnanya. Kemudian datang seorang wakil rakyat lalu tu tengoknya pudar aja surau tu, dia pun kesian tengok surau tu. Dia pun panggil sesanya, baginya duit. Nah, ini duitnya. Kamu beli cat baru surau ni, bagi ceria sikit katanya. Budak tu ambil lah duit tu. Kebetulan pula dia orang hijau. Mungkin dia belinya cat hijau dengan cat putih, dia catnya lah surau tu hijau putih. Dari jauh dia dah nampak. Lalu balik wakil rakyat tu, dia pun panggil balik budak tu. Kenapa kamu cat hijau tu? Bagi lagi duit. Bubuh cat lain, tak nak hijau katanya. Sudahnya budak tu beli cat yang warna brown tu. Ya, baru bubuh cat lain, baru seronok wakil rakyat tu. Jangan tanya siapa, ya, carilah sendiri. Ini cerita benar ni, bukan tipu-tipu ni, cerita benar berlaku dalam satu surau. Pasal apa? Sensitif benar dengan hijau. Orang apa itu esok cari cat putih, cat rumput jadi putih. Cat padang tu supaya rumput jadi putih, jangan ada hijau. Dia benar dengan hijau. Ya. Apa dia? Sekarang dia kering. Tadi hijau dah, ya. Tadi hujan, esok hijau lah balik. Tadi hujan. Saya lalu kata dia gopeng lebat, hujan lah. Digopeng lah. Sini belum lagi. Sekarang kau tahu hujan perang. Kering lah rumput tu. Rumput tu hijau balik. Ya. Ini kadang-kadang yang bukan orang kita ni bingung betul ya, hijau perlu sensitif benar. Ya, daripada kayu yang hijau maka tiba-tiba kamu nyalakan api daripada kayu itu. Itu seolah-olah perbuatan yang amat susah lah. Pokok tu hijau, kayu tu hijau, tengah segar dibakar, boleh kan? Kalau dari ikut logiknya tak boleh, tapi boleh ya, kalau dengan kehendak Allah boleh belaka. Allah menjelaskan bahawa dialah yang mengeluarkan panas dan kering daripada kayu yang hijau, yang penuh dengan unsur beku dan basah. Dia bila hijau tu basah lah ya, dia masih fresh lagi. Tapi dia mengeluarkan yang beku tu ya, semua dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Maka Tuhan yang dapat mengeluarkan dari sesuatu perkara akan suatu unsur lain yang menyalahinya. Dialah juga yang menundukkan semua madah. Madah tu benda lah ya. Dan unsur-unsur makhluk, dan unsur-unsur itu tidak pula menyalahi tabiat alam yang Allah ciptakan. Maka Allah lah yang meluluskan hal kebangkitan dan kehidupan semula orang-orang yang mengingkarinya ya. Bukan saja kita, orang yang ingkar itu akan dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah hidup esok macam mana nak ingkar lagi? Kamu ingkar dulu ya, tengok kamu hidup ke mati? Apa nak jawab lagi? Terpaksa menerima je lah ya. Kenapa? Kerana dia sudah mati, dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menyerlahkan kepalsuan pendapat mereka itu. Kemudian bagi Allah menguatkan hujah tadi dengan berdalil kepada perkara yang lebih besar terhadap perkara yang lebih kecil. Kerana setiap orang yang berakal akan mengetahui bahawa
Sesiapa yang berkuasa melakukan sesuatu yang besar terhadap yang kecil, ringan saja. Benda yang besar pun boleh dia buat, yang kecil lagi lah senang, ya. Kalau dia boleh angkat batu besar, tiba-tiba nak suruh angkat batu yang kecil, boleh tak? Boleh benar lah, ya. Begitulah Allah, benda yang besar pun boleh buat, betapa benda yang kecil lagi senang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesiapa yang berkuasa memikul seberat 100 kilo, maka memikul barang yang seberat 1 kilo adalah lebih senang. Ini umpama dia bagi 100 kilo pun boleh angkat, lepas tu suruh dia angkat 1 kilo macam kacang aja lah, tahu kacang senang benar baginya. Begitulah Allah, yang susah pun dia boleh buat, yang senang lagi lah boleh buat, ya. Oleh yang demikian firman Allah, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Maksudnya, dan tidakkah Tuhan yang mencipta langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Langit tu apa? Tak ada mula-mulanya, satu benda pun tak ada. Tiba-tiba Allah ciptakan langit. Tak bertiang pula tu, tak ada luruh pun, tak ada jatuh pun. Ya, itu kali pertama diciptanya. Sampai kiamat esok tahannya. Kalau itu pun Allah boleh buat, di akhirat nanti nak mencipta kali lagi boleh tak? Boleh benar. Kali pertama boleh buat, kali kedua mesti senang, ya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tersergam dengan kebesaran, keluasan dan kecanggihan, lebih berkuasa menghidupkan kembali tulang temulang manusia yang telah rapuh dan hancur. Itu yang senang, ya. Kalau nak tahu lanjutnya, baca Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, halaman 460 hingga 446, ya. Kalau nak apa lagi lah, kalau nak keterangan yang lebih lanjut tak boleh tu. Kalau tak udah lah tu, percaya je udah nanti, ya. Terima je kenyataan ini. Kemudian firman Allah lagi, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'th fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah liyubayyina lakum wa nuqirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umur likaila ya'lama min ya'di ilmin syai'a wa taral arda hamida wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ahtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Ngapa baca pun tegak-tegak tu? Ngapa baca tegak-tegak? Mun tak hafal. Kalau hafal dia nak baca ya. Nengok pun betul ya. Mun tak hafal betul lah. Ya. Hai manusia, ya ayyuhan nas, in kuntum, jika sekiranya kamu raibin, dalam keadaan ragu-ragu, jika sekiranya kamu dalam keraguan tentang kebangkitan, minal ba'ts, daripada kebangkitan, ya. Kalau kamu ragu-ragu tentang kebangkitan daripada kubur, maka ketahuilah bahawasanya kami telah menjadikan kamu daripada tanah. Itu Tuhan jadikan manusia daripada tanah. Asalnya Adam daripada apa?
daripada tanah. Kita ni tanah yang dicampur dengan air. Ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah dalam surah Al-Mu'minun. Ya, sesungguhnya Allah jadikan manusia itu daripada air yang bercampur dengan tanah. Ya. Nah, kita ni Nabi Adam air apa tanah semata-mata. Kita ni air yang bercampur dengan tanah, ya. Telah menjadikan kamu daripada tanah, kemudian daripada setitis mani. Yang dari tanah tu Adam aja. Yang kita ni dari setitis mani, kemudian daripada segumpal darah, alaqah tu artinya darah beku, ya. Kemudian daripada segumpal daging, artinya mudghah tu segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, ada yang sempurna, ada yang tak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami menetapkan ya sesudah itu dalam rahim. Sudah jadi kita tu, dia masuk dalam rahim, tetap di situ dalam rahim tu. Apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, masuk dalam rahim tu, ya. Mula-mula mudghah. Mula-mula mudghah, lepas tu alaqah, lepas tu mudghah, ya. Ya, nutfah, mula-mula nutfah. Lepas tu alaqah, lepas tu mudghah. 40 hari tu. Itu masa yang ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Lepas tu keluarlah. Ya, sudah sampai masanya keluar sebagai bayi. Kemudian dengan beransur-ansur kamu sampailah kepada umur kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan. Setengah tu tak sampai umur 8 tahun dah mati, 5 tahun dah mati. Ya, baru-baru ni dia Kedah 2 tahun aja mati. Ya, kena bakar. Mati terbakar tau. Di Kedah ni. Dia di tengah atas. Ya, opahnya tengah sembahyang duha. Terbakar di atas tu, mati budak tu. Ya. Pak saudara ni di kampung dekat depan rumah saya duduk. Pak saudara budak tu. Depan rumah saya di kampung tu duduk. Dia kahwin dengan orang kampung. Itu kejadian apa itu berlaku. Kita bukan tahu. Ya. Begitu juga kita kadang-kadang hilang anak. Ya, saya 14 tahun anak saya mati. Ya, 14 tahun umurnya, very potential. Fase nombor 2 aja, ya. Tiba mati lemah. Jatuh dalam parit. Di mana? Di sekolah Ikhya Al-Sharif. Mana sekolah Ikhya Al-Sharif? Di mana? Gunung Semanggul. Di sana meninggal. Tahun berapa dah tak ingat saya. 70 berapa ke? Ya, tak ingat saya. 78 ke, bukan 78. Ya, masa tu. Mati di sana. Bawa balik mayat aja. Mula tu lah, jangan main tuan-tuan, ya. Orang mati anak ni bukannya sehari dua, sedihnya tahu bertahun-tahun. Ya. Siapa mati anak dia tahulah, ya. Sedihnya bertahun-tahun, ya. Tapi boleh mujur lah, boleh kawal diri sampai sekarang ni, ya. Kalau tidak ngajar pun tak lalu tau. Itu dia. Tapi Allah dah tentu. Mujurlah kita ada akidah senangnya, sudah ketentuan Allah tu kita terima je lah. Walaupun dengan pilu, dengan sedih, ya. Itu pun ada yang tak sampai. Ya. Diwafatkan. Dan ada pula antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pegun. Apa pegun tu? Sampai tua lah tu. Sampai udah apa? Udah terdeek. Dipanjangkan umur tu. Sampai pegun. Apa pegun tak? Hingga ia tidak mengetahui lagi. Dah tak tahu lagi. Dah nyanyuk. Agaknya pegun tu nyanyuk lah, ya. Dah tak tahu lagi. Itu yang kadang-kadang sembahyang subuh pukul 8 pagi. Kadang-kadang pukul 3 dah sembahyangnya. Nama cucu dah tak ingat. Ya, dah nyanyuk. Ya. Jenuh. Cucu ramai pula tu. Timah, Muna, Hasna, Lili, Laila, macam-macam. Rupanya nama budak tu Maryam. Udah nyanyuk pun. Ya. Gitu juga manusia-manusia walaupun dia jadi pemimpin. Kalau dah nyanyuk lah tu. Ya, ada tak yang udah nyanyuk jadi pemimpin? Umur dah 90, ada tak? Nyanyuk sesaja. Ya, kalau ngundi Anwar Ibrahim nanti negeri Selangor akan jadi Amerika Syarikat katanya. Kerana dia
boneka kepada Amerika Syarikat katanya. Tahu ke siapa orangnya? Tak tahu tidak lah. Nyanyi. Allah dah kabur apa itu? Betul lah benda itu berlaku. Ya? Jawab Anwar itu. Apa jawab Anwar? Kalau nak salah kan memang semua salah aku, kata dia. Apa yang berlaku salah aku lah belakangnya. Sampai perang dunia yang kedua pun aku berjembak ni katanya. Kalau nak ikut apa tu, hujah itu ya. Tak malah ke situ pula alihnya mana buatnya. Dah teringat yang itu sebutlah. Dah teringat. Ya. Di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pegun hingga ia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Kadang-kadang ayat-ayat Quran pun dah lupa, qul huwallahu pun dah lupa ya. Qul ya tak mau habis-habis. Ada tak dalam berlaku itu? Ada. Baca wattin pergi wal asri, ada tak? Ada ke tak? Sabuailah.